Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak murid sekalian, terutamanya yang tahun 4. Okey, bertemu lagi kita pada hari ini dengan tajuk akidah. Kita sentuh tajuk akidah yang tajuknya spesifiknya iaitu tajuknya kufur. Okey, apa yang maksudnya kufur? Kufur maksudnya tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang balik, tidak percaya atau tidak beriman. Iman itu percayalah kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Jadi kategori hukumnya apa? Hukumnya sesat. Okey, hukumnya sesat. Jadi kufur kena ingat, bila kata kau kufur, tak percaya pada Allah, tak percaya pada Nabi Muhammad, maka kategori terus dikategorikan sebagai hukum sesat. Okey, baik. Ada pun kufur ni terbagi kepada dua, iaitu kufur amalan, kufur i'tikad. Kufur i'tikad ni kalau kita tahu menolak dan menafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maksudnya kalau kita tolak apa saja yang datangnya daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, sebenarnya apa pun ajaran yang datang daripada Nabi Muhammad SAW adalah dari Allah. Bila kita tolak, automatik kita menolak apa yang Allah suruh. Contohnya sunnah-sunnah dia, okey, apa yang Nabi sarankan, apa yang Nabi perintahkan melalui perintah Allah lah. Okey, kita menafikan, menolak ajaran Nabi Muhammad, automatik dikatakan sebagai kufur i'tikad. Kufur i'tikad ni kufur yang ada dalam hati. Kita belakang ni, bagi baru nampak tak? Kufur amal, kufur i'tikad. Ni sebab ustaz pakai front camera, jadi ustaz tulis pun susah tau, sebab ustaz kena tulis terbalik. Okey, nampak ada dua bahagian. Yang kedua ialah kufur amal. Kufur amal ni menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah. Contohnya bila ada duit digunakan untuk berjudi, bila dia ada kekuatan digunakan untuk melakukan kejahatan, buli orang, bila dia ada kaki yang sihat, tangan yang kuat, digunakan untuk benda-benda melakukan benda maksiat dan sebagainya. Itu antara kufur amalan. Kufur amalan ni ramai yang tak sedar. Kita bazir air pun dikategorikan sebagai kufur lah. Kita ada air banyak, tak apa. Kenapa tak tutup air tu? Air tu biarlah. Kan? Berapa sen sangat pun tak boleh membazir. Sampai kan ambil wuduk tu, pasal kategori nak ambil wuduk ni kena hati-hati. Jadi cara yang berhemah, berjimat cermat. Okey, itu nama kufur amalan. Maksudnya apa benda yang kita ada tapi kita gunakan untuk benda yang tak baik, benda yang maksiat, unsur-unsur sebagainya, dipanggil kufur amalan. Kita sihat tapi kita tak jaga kesihatan kita, isap rokok, minum benda-benda beralkohol. Bagi yang bukan Islam mungkin taklah, insya-Allah minum benda ataupun mengambil benda-benda yang boleh merosakkan jiwa, ambil dadah apa semuanya, itu adalah contoh-contoh kufur amalan. Isap vape apa semua jangan. Okey, jauhkan insya-Allah. Yang kedua, yang seterusnya, jadi kena ingat Ustaz cakap ni. Jadi kena ingat kufur terbagi kepada pembahagiannya, ada jenisnya, ada dua. Kufur i'tikad, kufur amalan. I'tikad ni dari hati kita lah. Kalau hati kita tak mengaku Allah, tak mengaku Nabi Muhammad, kufur lah. Kalau amalan ni apa perbuatan kita yang melanggari perintah Allah ataupun membazir ke arah lebih kepada arah maksiat, maka itu adalah kufur amalan. Okey. Adapun faktor-faktor yang mendorong kepada kekufuran. Ingat faktor-faktor yang mendorong kepada kekufuran. Yang pertama sekali, kenapa orang ni melakukan kufuran? Okey, asasnya kenapa? Yang pertama sekali, kerana lemah pegangan agama. Lemah pegangan agama ni maksudnya dia pasal penting kita ni selalu kena upgrade kita punya amalan, selalu kena upgrade. Bunyi loceng. Sekejap. Panjang pula Okey, sambung. Baik. Kena upgrade kita punya amalan kita. Kalau sebelum ni sembahyang bila dah dapat sembahyang 5 waktu tak pernah miss, kita upgrade. Kalau yang lelaki pergi masjid ke apa, sebab upgrade sembahyang jemaah di masjid. Bila dah upgrade pergi masjid, bagi orang lelaki dah upgrade, lepas tu upgrade lagi sana, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Upgrade lagi. Lepas tu bila dah upgrade, dah tak miss pula solat qabliyah ba'diyah dengan solat tak pernah 5 waktu jemaah tak pernah miss. Upgrade lagi, malam bangun solat tahajud dan solat-solat sunat, qiyamul lail dan sebagainya. Itu namanya upgrade amalan. Okey, barulah kita punya pegang agama tu akan bertambah strong dan bertambah kuat. Okey. Dan yang kedua, apa faktor yang menyebabkan ialah tidak mendapat didikan agama yang sempurna.
Okey, maksudnya ini kita khususkan kepada ibu bapa. Sebenarnya untuk menghasilkan satu produk yang baik adalah bermula dari rumah. Bayangkan rumah A, rumah B, rumah C. Okey, setiap rumah tu ada didikan yang baik. Rumah A anak didik yang anak agama yang baik apa semua. Rumah B pun sama, rumah C pun sama. Bila anak-anak ni keluar, dia akan berjumpa sama-sama anak tu, maka mestilah yang baik jumpa yang baik. Kan produk dia. Jadi yang baik akan pengaruh yang baik. Jadi bila yang baik berkumpul, dia akan pengaruh yang lain pula. Yang kurang baik akan jadi lebih baik. Dan seterusnya. Dia macam MLM satu dua kaki. Tapi sedap MLM tu contoh. Okey, contoh. Maksudnya bermula dari rumah. Kalau kat rumah kita tunjuk amalan yang baik apa semua, insya-Allah. Jadi macam mana nak jadikan amalan anak-anak tu sebagai anak-anak soleh sebagainya? Itu pun bermula daripada kita. Kalau kita tak ada ilmu, kita cari ilmu, belajar ilmu insya-Allah. Kita upgrade ilmu kita, lepas tu kita sampaikan ke anak-anak dan sebagainya. Di mana adik-adik yang kecil-kecil, kalau ada ilmu yang adik ada, tunjukkan contoh pada abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik di bawah. Okey, upgradekan mereka. Dan barulah dikatakan mendapat agama. Bila agama tak sempurna didikan dia, jadilah kecelaruan apa semua, dia tak tahu halal haram, hukum apa semua. Akhirnya pergilah pada faktor yang tiga, menurut hawa nafsu. Bila menurut hawa nafsu ni maksudnya nafsu mengatasi akal. Bila nafsu mengatasi akal, itu bahaya. Maksudnya dia buat apa semua atas kehendak dia je. Kalau tak buat sampaikan tahap, dia akan orang yang tahu mengikut hawa nafsu ni, dia akan cari satu hukum yang ada related dengan diri dia. Faham tak? Asal macam tu sekali. Tu dah teruk sangat tu. Okey. Yang seterusnya, terpedaya dengan pujukan dan kesangan dunia. Dunia ni singgah aja, persinggahan. Okey. Okey, kenapa saya katakan sebagai dunia ni persinggahan? Di sini macam ni. Okey, saya tulis sikit. Okey, saya nak tulis pun nanti terbalik. Okey, ni dunia. Okey, saya tulis world lah, world. Okey, dunia. Dia kita punya misi ni, okey, dia kata ni lahir. Ni kita born. Terbalik. Born, lahir ke dunia. Lahir ke dunia. Dunia ni misi dia nak ke akhirat. Akhirat. Okey. Singgah ni, dia persinggahan kita. Daripada hidup kita dunia ni, dari sini nak ke sini, macam kita contohlah, kita daripada KL nak pergi ke Arau. Mesti terbalik okay, tak apa. Arau daripada KL nak pergi ke Arau. Jadi mestilah ibaratnya kita nak pergi ni, katakan dalam perjalanan kita nak pergi ni, kita kena standby lah. Minyak, kan? Minyak. Okey. Minyak kena penuh, full. Minyak kena full. Lepas tu beli makanan secukupnya, apa semua kan. Baru nak teruskan perjalanan, kena check servis kereta apa semua. Macam tu juga kita kat dunia. Jadi kita sebelum nak pergi menuju ke akhirat, kita kena standby lah amal kita, solat kita, kebaikan kita, sedekah jariah kita, buatlah sebaiknya. Barulah bila sampai ke akhirat tu cantik. Tapi sebelum sampai ke akhirat tu, masuk alam barzah dulu. Okey, alam barzah ni tempat kita rest. Sama ada jadi tempat rest, taman-taman di syurga, ataupun na'udzubillah menjadi lubang-lubang neraka. Itu kita takut. Okey. Jadi selepas daripada kita belajar tadi, kita belajar apa? Maksud kufur, hukum kufur, jenis-jenis kufur. Lepas tu dan juga jenis kufur dan juga faktor menurun kufuran. Dan last sekali saya sentuh ialah kesan-kesan kufur. Okey, setiap benda dia ada kesan dia. Dia ada akibat dia. Kan? Contohnya makan banyak, kesan dia apa? Gemuk. Kan? Apa lagi? Kalau orang usaha berlatih hari-hari, kesan dia mahir. Kan? Macam tu juga. Jadi macam tu juga dengan kes kufur ni. Kesan kufur yang pertama sekali mendapat siksa dan azab. Tu kesan yang pertama sekali. Kita ni tak nampak tau sebenarnya. Kalaulah dikatakan pahala tu kita nampak kredit dia, macam mana kita nampak kredit masuk dalam akaun bank kita, saya rasa orang tak nak kerja dah. Orang semua sembahyang apa semua. Tapi sebab kita tak nampak, kita hanya digambarkan saja. Jadi kita bayangkanlah bahawa pahala tu masuk. Kita bayangkan apa yang kita buat ni kerana kepada Allah, insya-Allah. Jadi nak mengelakkan azab dan seksa Allah ni kenalah berusaha.
Okey, kita tak nampak sebab pertama sekali ialah tak ada saksi. Ada tak orang hidup cerita balik aku disiksa, janganlah, tak ada. Okey, tapi kita kena dah diceritakan apa buktinya ada siksaan dan juga balasan Allah lepas kematian. Tengok dalam surah Quran apa semua ada. Okey, dalam Al-Quran, dalam hadis ada menyatakan tentang banyak ayat-ayat menyatakan tentang siksaan-siksaan bagi orang-orang yang ingkar. Yang kedua sekali, merosakkan iman ke hati. Bila kufur ni hati rosak. Ingat bila hati dah rosak, dalam fikiran dalam hati dia adalah sentiasa melakukan maksiat dan kejahatan. Itu bahaya. Itu tanda orang kufur. Okey, yang seterusnya dosa dan noda tak peduli. Ni ada. Bila iman dah rosak, dia peduli apa? Pasal kadang-kadang orang yang dah rosak iman ni, dia tak peduli dah. Maksudnya halal haram dicampur sekali. Dia dah tak peduli dah kesan dia. Dia tak peduli tentang natijah kepada orang, kepada diri dia, kepada masyarakat, kepada anak-anak dia. Halal haram semua tak kisah dah. Dia buat je dosa nudri. Dia terlalu mengikutkan nafsu dia. Dan seterusnya, tak mendapat rahmat dan berkat. Ingat, rahmat Allah sangat penting. Bila tak ada rahmat Allah, hidup ni tak bermakna lah. Maksudnya kita macam mana? Itu pasal kadang-kadang jangan sangka kita tengok orang-orang kafir, okey, yang kaya raya tu hatinya tenteram. Kita nampak luaran je senang, tapi kita tak tahu. Itu pasal kadang ada kes orang kaya pun ada yang bunuh diri, orang yang senang melimpah ruah hartanya. Qarun pun kaya, tapi apa kesan dia? Harta tenggelam bersama-sama dia. Qarun tu kaya. Contoh, Musa tu berkuasa, raja yang berkuasa sampai mengaku diri dia Tuhan, tapi apa kesan dia? Dia mati tenggelam oleh lautan. Okey, itu kisah dia. Jadi sebenarnya bila tak dapat rahmat dan berkat Allah ni, pasal kadang-kadang bila bekerja tu, berkat tu penting. Sikit pun jadilah, tapi berkat tu penting. Okey. Seterusnya, mengundang murka Allah, merosakkan hidup insan, dan last sekali tiada ketenangan hati. Saya nak cerita satu kisah tentang raja dengan seorang yang warak tu lah. Ada satu kisah raja dengan seorang yang ahli abid, orang yang beriman. Ahli beriman ni, kalau tak silap saya, dia datang, raja ni memanglah raja, kaya lah kan, banyak harta. Jadi dia tak tenang, dia tak tenteram. Jadi satu hari dia dengar cerita, dia berjumpa dengan abid ni, orang ahli ibadah ni. Dia ceritalah, dia kata, apa yang membuatkan kau tenang? Dia kata, ibadah, aku tak memikirkan harta apa semua yang aku serah kepada Allah, dan aku bekerja pun untuk mencari makanan dan minuman je. Maksudnya untuk cukup makan, apa keluarga aku, cukuplah untuk ibadah. Okey. Jadi satu hari raja tu pun panggillah dia ke sana. Raja panggil ke sana. Raja tu pun bagi dia duit 100 keping duit emas. Dia kata, ini dalam bungkusan ni ada 100 keping duit emas. Dia pun terkejut lah. Kenapa raja bagi? Kenapa tuanku bagi? Apa, ambil je lah. Kata, sebagai hadiah. Kerana nasihat engkau telah sebanyak mengubah diri aku. Dia bagilah. Tapi sebenarnya dalam uncang emas tu tak sampai 100 pun. Ada 99 keping je emas. Ada 99 keping je emas. Jadi abid ni pun balik rumah. Dia pun tak pernah dapat harta sebanyak tu. Dia pun, ya Allah, syukurlah, dia bersyukur pada Allah semua kan. Lepas tu dia buka lah, excited kan, dapat emas yang dikira. Buka kira satu persatu. Kira-kira ada 99. Raja kata, tuanku kata tadi 100. Dia pun ulang balik, kira 99 lagi. 3-4 kali kira 99. Dia pun cicir kot. Dia pun cari satu rumah. Tak jumpa sekeping tu. Mungkin cicir jalan. Dia pun jalan daripada tempat rumah dia tu sampai kat istana. Jalan sampai kat pintu istana, cari, tak jumpa juga. Lepas tu masa kat pintu istana, raja nampak, raja pun panggil dia. Dia kata, apa yang kamu cari? Kata dia. Maafkan patik tuanku, sebenarnya tuanku ada beri patik 100 keping wang emas, tapi yang pilih patik kira ada 99 je. Jadi patik risau, mungkin tercicir mana-mana, patik pun carilah. Lepas tu raja pun tersenyum. Bukankah kau lebih tahu? Kau sini yang nasihatkan aku. Kenapa nak risaukan tentang 1 keping emas? Benda di dunia. Sedangkan ada 99 lagi emas yang kau dapat. Maksudnya kerana sekeping emas, hati kau gundah. Kau dah macam lupa kepada Allah.
Jadi kau sibuk mencari harta kekayaan tu walaupun hanya sekeping emas. Tak cukup satu je, kau nak cukupkan juga. Padahal kau dapat 99. Tapi kau rasa macam kau macam tak boleh nak let go dari satu keping emas. Kau nak cari juga. Kan? Padahal ada yang lebih indah, ada yang lebih perlu lagi yang kau fikirkan. Kita raja tu sekolahkan dia balik. Nasihat Nabi baru Ari Abid tu terdunduk dan sedar rupanya raja tu nak uji dia. Dia kata maksudnya Abid ahli ibadat tu pun sedarlah bahawa rupanya harta ni, tengok dengan harta kurang sekeping emas pun dah melekakan aku. Kata, ya Allah Tuanku, aku memohon ampun padamu ya Allah. Dia minta ampun. Kerana kurang sekeping emas dia dah jadi leka dah. Okay, jadi leka. Tengok, kita ni nasihat saya kepada semua anak-anak murid, rakan semua. Jadi mulai pada hari ini insya-Allah sentiasa upgrade, sentiasa pertingkatkan iman kita insya-Allah, dan saling ingat mengingati